Selamat petang dan salam sejahtera. Saya Daniel Anthony dan anda sedang menonton Sekilas Fakta untuk petang ini 26 Julai 2021. Sidang Parlimen yang ditunggu-tunggu akhirnya bersidang semula untuk tempoh 5 hari bermula hari ini. Seperti yang dijangka, sidang khas hari ini yang mendengar sesi taklimat menteri berlangsung dalam suasana yang agak panas. Terdahulu, sejumlah anggota Parlimen Pembangkang membantah tindakan Speaker Dewan Rakyat Azhar Harun yang menolak usul supaya proklamasi dan ordinan darurat dibahaskan serta tidak membenarkan pengundian. Azhar kemudian membuat teguran selepas kira-kira sejam mereka menyatakan rasa tidak puas hati. Apa yang menjerit-jerit ni? Saya belum selesai lagi cakap ni. Boleh dengar tak saya cakap? Kamu bawa peraturan mesyuarat tapi kamu sendiri tak ikut peraturan mesyuarat. Peraturan mesyuarat kata bila saya bercakap, Yang Berhormat diam. Jangan ikut peraturan cuma apabila peraturan itu menyebelahi Yang Berhormat. Dalam pada itu, kerajaan menjelaskan telah membatalkan semua peraturan ordinan darurat bermula 21 hari bulan Julai lalu. Perkara itu diumumkan oleh Menteri Hal Ehwal Undang-Undang Taqiyuddin Hassan kepada sidang Dewan pada hari ini. Oleh kerana telah di-revoke, maka isu ungkai ataupun annulment sudah tidak lagi relevan. Dan kita sudah berjaya, Terima kasih. Kita. Pengumuman itu menimbulkan bantahan ahli Parlimen Pembangkang kerana tiada pengumuman awal mengenainya serta membawa implikasi undang-undang. Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim turut mengecam tindakan kerajaan itu yang menurutnya tidak mengikut prosedur pembatalan peraturan ordinan darurat. Dia tak boleh buat umpamanya hari ini kita umumkan kita isytiharkan darurat. Dan datang sesi lagi kita dah batalkan minggu lalu. Ini pasar malam ke? Tidak boleh. Dewan sedikit kecoh apabila Perdana Menteri Muhyiddin Yassin tidak membuat penggulungan taklimat Pelan Pemulihan Negara. Sebaliknya, ucapan penggulungan disampaikan oleh Menteri Kewangan Tengku Zafrul Abdul Aziz. Perkara itu mencetuskan kekecohan dengan ramai ahli Parlimen Pembangkang menuntut Muhyiddin memberi jawapan ketika ucapan penggulungan tersebut. Yang Amat Menteri silakan dulu. Apa ini? Mana ini Perdana Menteri? You have to make a decision. How like this? Kita datang, kita tunggu untuk jawapan yang beri kenyataan Perdana Menteri tapi yang jawab orang lain yang tak tahu berkenaan perkara ini. This is a shame. Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim turut mendesak Yang di-Pertua Dewan Rakyat Azhar Harun agar tidak membenarkan perkara itu berlaku. Belum pernah dalam sejarah Dewan ini sejak merdeka dan Parlimen diadakan soalan substantif kepada Perdana Menteri, soal perlembagaan, soal darurat dijawab oleh Menteri Kewangan. Belum pernah. Tuan Speaker, jangan izinkan Parlimen ini dipermainkan. We hold you responsible. Berita seterusnya, kumpulan doktor kontrak di hospital-hospital kerajaan mengadakan protes di seluruh negara secara serentak pada pagi ini. Ini selepas kumpulan itu mengesahkan pada minggu lalu bahawa protes yang dirancang akan diteruskan seperti yang dijadualkan. Sekitar jam 11 pagi ini, ramai daripada mereka membawa plakat dan poster dengan mula berjalan keluar meninggalkan hospital masing-masing. Antara lokasi terlibat termasuk Hospital Kuala Lumpur, Hospital Sungai Buloh, Hospital Tengku Ampuan Rahimah di Kelang dan Pusat Kuarantin COVID-19 di Maib Serdang. Difahamkan kumpulan doktor terbabit mengadakan protes bagi menuntut jaminan pekerjaan dan peluang kerjaya lebih baik meskipun menerima ancaman tindakan tata tertib daripada pihak atasan. Menurut pihak penganjur, doktor-doktor kontrak di hospital di negeri lain seperti Kedah, Kelantan, Perak, Perlis dan Negeri Sembilan juga mengadakan protes serupa. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Dang Wangi Muhammad Zainal Abdullah memaklumkan kesemua peserta protes doktor kontrak di Hospital Kuala Lumpur akan disiasat. Ini berikutan tiada perhimpunan boleh dilakukan ketika ini tanpa kebenaran Ketua Pengarah Kesihatan. Dalam kenyataannya, Muhammad Zainal berkata,
Arahan itu melibatkan perhimpunan keagamaan, sosial, sukan, perkahwinan atau kebudayaan. Malaysia kini menganggarkan kira-kira 50 orang doktor menyertai protes di Hospital Kuala Lumpur hari ini. Media melaporkan kesemua 50 doktor tersebut akan dipanggil dalam masa terdekat ke IPD Dang Wangi untuk dirakam percakapan bagi membantu siasatan polis. Menurut Muhammad Zainal, siasatan akan dijalankan di bawah Seksyen 21(A) dan Peraturan 17 Akta 342 kerana melakukan pelanggaran SOP PKP yang boleh dihukum kompaun. Good Morning G-Sure, minuman pertama produk buatan Malaysia yang bernutrisi lengkap dan berasaskan tumbuhan. Ia sesuai diminum oleh mereka yang mengalami intoleransi laktosa. Kajian oleh Universiti Tempatan menunjukkan bahawa lebih daripada 90% populasi Malaysia mengalami intoleransi laktosa. Intoleransi laktosa boleh menyebabkan perut kembung dan diarrhea. Good Morning G-Sure membantu meningkatkan sistem imunisasi, merendahkan risiko penyakit dan meningkatkan daya serta kekuatan tubuh badan. Keluarga bahagia bermula dengan keluarga yang sihat, dan saya di usia 52 tahun masih aktif, kuat dan sihat semestinya dengan Good Morning G-Sure. Shellfish, red meat and beer. If you love indulging in these foods, you may end up with high uric acid level in your blood. These foods consist high level of purine, a substance that will eventually break down into uric acid and be excreted through our urine. It is recommended that the amount of dietary purines should be kept between 600 to 1,000 milligrams per day. Having too much uric acid in your blood can cause attacks of gout. It can also cause kidney stones and blockage in the kidney. The crystallization of the excessive uric acid in your blood can be eased by reducing purine-rich food to only 100 to 150 milligrams daily, maintaining a healthy lifestyle, and consuming urinary alkalinizer like Ural. It consists of sodium bicarbonate, citric acid, and sodium citrate that increases the urinary pH and solubility of uric acid to prevent crystallization. Best of all, it's lemon-flavored and sugar-free. Ural, effective urinary alkalinizer. Neutralize your uric acid problem now. Berita seterusnya, kes COVID-19 dalam negara menunjukkan sedikit penurunan berbanding semalam apabila 14,500 dan 16 kes baru dicatatkan pada hari ini. Ini menjadikan jumlah keseluruhan jangkatan wabak itu sebanyak 1,027,954 kes. Selangor terus mencatatkan kes tertinggi dengan 6,508 kes, diikuti oleh Johor 1,449 kes dan Kuala Lumpur 1,425 kes. Seramai 1,009 pesakit dirawat di unit rawatan rapi dan 524 daripadanya memerlukan bantuan pernafasan. Sementara itu, 9,372 lagi pesakit disahkan sembuh hari ini. Sebanyak 207 lagi kematian dicatatkan hari ini, sekaligus menjadi rekod tertinggi kematian di negara ini. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes kematian mencecah 8,201 kes. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Baiklah, sekian sahaja daripada saya Daniel Anthony untuk sekilas fakta pada petang ini. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di media sosial di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook untuk mendapat berita juga. Bila keluar, jangan lupa memakai pelitup muka dan bila boleh sila duduk di rumah. Saya Daniel Anthony, salam hormat dan jumpa lagi.